Pada pagi ini ya ada satu lagi wawancara yang terakhir untuk pagi inilah ya, iaitu bersama kita ni ada dua orang tetamu jemputan narasumber tani, iaitu di sebelah kanan saya Yang Mulia Dr. Lily Suzana binti Haji Syamsu selaku penolong rektor Hal Ehwal Pelajar dan alumni dan dekan Fakulti Usuluddin selaku pengerusi Ikon IMAT X 2021 betul ya? Betul. Dan juga di sebelah Dr. Lily Suzana iaitu Yang Mulia Puan Ida Nazrina binti Haji Bujang selaku pengurus Department of Events Brunei Institute of Leadership dan Islamic Finance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ceria. Dari awal sudah tadi masuk memang nampak keceriaan pada hari ini. Maklum ya masih Hari Raya. Alhamdulillah. Okey, mengenai dengan topik kita ni pada hari ini ya, Brunei Mid-Year Conference and Exhibition yang MICE 2021. Jadi kepada ditujukan kepada pihak penganjur ataupun persidangan terlebih dahulu. Puan Ida Nerina barangkali. Okey. Di sini boleh Puan kongsikan secara ringkas barangkali mengenai dengan nama persidangan ataupun seminar ini dan bilakah ianya akan diadakan tu Puan? Okay, thank you. Assalamualaikum. Alhamdulillah kembali ke Rampai Pagi. Thank you atas undangannya and thank you kepada Ministry of Primary Resources and Tourism for having us here, Ja. InsyaAllah kami akan menganjurkan, kami ini basically Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance ataupun BELIF dengan dengan kerjasama dengan International Center of Education in Islamic Finance INSIAF Malaysia. Dengan support of Authority Monetary Brunei Darussalam dan juga MICE. So kami menganjurkan di Brunei Darussalam Islamic Capital Market Conference ataupun BICAM is basically ini macam apa selama 2 hari. So ini kali kedua kami menganjurkan. The first one is in dalam tahun 2018. So ini kali kedua. So kami itulah macam menganjurkan 2 hari, 2 dan 3 hari bulan Jun 2021 insya-Allah. Itu dia ya. Jadi serba sedikit mengenai dengan seminar ini ataupun acara ini ya. Dan jadi agaknya apa yang mungkin orang akan tertanya-tanya ni, apa sebenarnya objektif tujuan diadakan acara ini? Okey, BICAM 2021 is tujuannya untuk mengumpulkan the experts apalah kirakan the practitioners experts dalam pasaran modal Islam di mana tadi kan membawakan isu-isu dan cabaran-cabaran yang relevan dalam pasaran modal Islam masa ini dan untuk memberikan lebih banyak pengetahuan kepada orang di sini dan juga orang ramai di sana yang mau tahu pasal the Islamic Capital Market. So kami juga membawakan macam isu-isu mengedepankan isu-isu seperti resiliensi ataupun kedaitahanan, sustainability ataupun kelestarian dan inclusivity ataupun keterangkuman di dalam pasaran modal Islam. So itulah yang kami bawakan dan juga kami ini berharapkan men-showcasekanlah, mengenalkan pakar-pakar yang ada di dalam negara Brunei Darussalam dan membariskan diorang ini selaras dengan those international speakers yang kami jemput di dalam acara ini. Itu dia. Jadi di sini boleh Puan barangkali boleh kongsikan antara topik-topik yang akan dibincangkan serta pembentang ataupun speakers semasa persidangan itu nanti siapa boleh menjawab? Ini saya. Masih lagi saya. So the whole ni sebagai overview dulu. The whole today ni kami akan membawakan sebanyak 12 topik. Bercampur dengan ucap tama dan juga panel discussion. So dalam 12 ni kami ada insya-Allah 31 orang speakers, 18 orang daripadanya adalah orang international dan 13 orang lokal. Pakar tempatan. So antara yang sudah kami bariskan di dalam yang akan bercakap di dalam kami punya persidangan insyaallah adalah yang berhormat Pehin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri di Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga sebagai selaku timbalan pengerusi Authority Monetary Brunei Darussalam, lembaga pengarah AMBD. Di samping itu juga kami ada mengundang yang berhormat Puan Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance Republic of Indonesia. Kami ada kami ada membawakan local talents Yang Mulia Diang Ngajah Norafidah binti Sulaiman,
Timbalan Pengarah Urusan AMBD, dan juga Profesor Datuk Dr. Azmi bin Omar, Presiden dan CEO INCF. So macam dan banyak-banyak lagi lah. So we have people daripada UK bercakap di dalam mata secara virtual dan so on. Itu dia seperti yang habis kita tengok di kaca televisyen. Itu dia ya. Semua yang antara speaker yang akan berada di sana nanti, insya-Allah. Manakala topik-topiknya yang kami bawakan ini paksa ku refer pasal banyak. Antara topik yang kami akan bawakan adalah seperti fueling an inclusive and sustainable future through Islamic capital market, stimulating the development of Islamic capital market sector, story from Indonesia. Brunei as an inclusive nation, a value proposition for Islamic finance hub, viability of Islamic social finance as instruments of economic growth. So itu antaranya yang kami bawakan. Itu baru 4, so ada 8 lagi topik yang dapat dinyatakan di sini lah. Banyak. Jadi mungkin ada di kalangan penonton kita ni ataupun pendengar kita ni yang berminat ya untuk mengikuti seminar ini. Macam mana caranya tu? Untuk mendaftar dan juga mendapatkan maklumat terkini. Okey, bis kita boleh melayari kami punya laman sesawang at www.bilif.com.bn, BILIF, www.bilif.com.bn, melalui kami punya social media, IG, Facebook ataupun LinkedIn. Bis kita je boleh menelefon kami punya hotline 817-1140. Itu dia ulangi sekali lagi. Habis kita boleh kalau ingin mengetahui lebih lanjut lah mengenai dengan seminar yang telah dikongsikan ini, boleh mengikuti Facebook dan juga Instagram mereka di bilif.bn ataupun menelefon ataupun barangkali membuat panggilan ke talian 817-1140. Jadi kita mengetahui ada pameran dan juga jualan ni di expo ni. Jadi mungkin dapat diceritakan sedikit doktor macam mana atau sebagainya. Mungkin kami berdua boleh boleh. Terima kasih. Mula-mula sekali ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada RTV atas undangan pagi ini untuk promo kami punya seminar. Sebenarnya kami adalah cuma pengisian di dalam aktiviti yang berlangsung selama 1 bulan, di mana Kementerian Sumber Utama dan Perindustrian membahagi kepada 4 minggu. Minggu pertama adalah khas untuk conference. Untuk conference saja. Sementara mengenai dengan jualan dan sebagainya akan diselenggarakan oleh pihak Citinion yang telah dilantik khas oleh pihak Kementerian Sumber Utama. Jadi barangkali untuk tetapi pihak Citinion tidak ada di sini mungkin barangkali. Apa yang kami fahamkan untuk menyuarakan tetapi mungkin dapat diceritakanlah apa yang telah pun dikongsikan di kalangan kita. Macam antara booth exhibition yang ada adalah seperti macam beberapa institusi kewangan termasuk dengan AMBD, termasuk dengan Bilif sendiri and so on. So there are also jualan-jualan yang dibukakan kepada orang ramai lah untuk mengunjungi apa semua sekali. Ada petak makanan, ada petak bermacam-macam macam itulah. So itu seperti yang Ustazah Dr. Lydia ada mention tadi. Minggu the MICE ni dibahagi kepada 4 minggu. The first week is mengenai dengan Islamic ataupun Minggu Islam. So semua sekali yang dalam vendor yang untuk minggu pertama adalah akan berkisar mengenai barang-barang Islamik lah. So Islamik macam segala macam yang Islamik lah macam tu. So payah juga cakap apa. Jadi mungkin doktor dapat bercerita sedikit. Nanti di apa yang akan disampaikan, apakah dia kertas kerja mungkin yang akan disampaikan sewaktu acara ini? Terutama sekali daripada doktor sendiri. Silakan. Sebenarnya kami berdua mewakili 2 institusi yang berbeza. Betul. Satu tadi ialah mengenai pemarket Islamic. Ya, Islamic capital market. Ada sendiri. Kami akan mengadakan seperti yang dinyatakan tadi, saya selaku pengurusi International Conference of Islam in Malay World kali ke-10. Okey. Kali ke-10. Macam-macam ni dalam ni. Jadi dalam seminggu macam peanut butter and jelly sandwich macam-macam ni jadi satu. Apa yang menjadi yang kami faham objektif utama MICE 2021 yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Sumber Utama ialah untuk menarik pelancongan dari segi education, dari segi akademik. Jadi minggu pertama itu dikhususkan untuk persidangan-persidangan Islamik. Dan saya daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali akan membawakan satu conference yang berjudul tadi International Islamic International Conference
on Islam in Malay world. Makna kami akan bergabung dengan beberapa universiti di rantau Nusantara, Kepulauan Melayu seperti Malaysia diwakili oleh Universiti Melaya melalui Akademi Pengajian Islamnya. Thailand diwakili oleh Prince Songkla University melalui Fakulti Sains Islamnya. Kemudian daripada Indonesia diwakili oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, diwakili oleh Pasca Sarjana, Fakulti Pasca Sarjana, dan kami juga akan mengadakan kebetulan bersama 2 hari dan venue yang berlainan, venue yang berlainan mempunyai objektif yang sama mengenai dengan educating people mengenai dengan akademik kewangan dan juga pada kami lebih umum mengenai dengan banyak subtema-subtema yang akan kami kemukakan, antaranya ialah pembangunan Islam di Nusantara ini, antaranya juga subtemanya ialah mengenai digital dengan tema kami yang besar ialah melestari Islam, melestari Islam di alam Melayu dalam era kontemporari. Jadi banyak subtema di sana, kita boleh berbicara tentang pertanian, teknologi, hadis, tafsir, sejarah, tamadun, manuskrip, adab, sastra dan sebagainya. InsyaAllah lebih 100 kertas kerja akan lebih 100 kertas kerja akan secara difokuskan. hybrid, virtual dan juga fizikal. Jadi kita ni ada masa 2 minit saja lagi Ya. untuk bersama ni. Mungkin dalam 2 minit ini dapat diceritakan berlainan kalau kita ni fikirkan tentang tourism, ya, dan terutama sekali lagi education tourism. Kita ni kenegerian ni ada a particular place atau something of interest. Misalnya kalau kita ni ke Thailand ada tom yum. Kalau kita ni ke sini kalau kita ni ke Indonesia ada rawon. Kalau kita ni ada soto. Jadi kalau kita ni ke institusi pendidikan seperti yang doktor katakan tadi mengenai fakulti daripada di mana UNISA. Apa kelebihan ataupun kelainan UNISA ni untuk menjadi tourism, terutama sekali lagi education ini menarik perhatian. Come to Brunei. Bis kita dapat belajar ini di Brunei. Macam mana? Kalau UNISA minta izin untuk mengambil masa ni macam Silakan. terima kasih soalannya. Terus UNISA mengumpulkan, walaupun kita di negara Nusantara, kami menghimpun beberapa pakar-pakar ataupun kita ni boleh kita gelar alim ulama dari Middle East, daripada negara Arab, daripada sejauh Iraq, Kanada, Syria dan sebagainya untuk belajar di UNISA dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, dengan prinsip pendekatan wasatiyah. Itu yang kami rasa menjadikan UNISA sekarang Berbeza. dijadikan center oleh even dari negara-negara Arab sendiri untuk belajar di UNISA. Kami menerima banyak permohonan untuk datang ke sini sejauh Afrika dan Rusia sebetulnya. Alhamdulillah, dan kita harapkan semua yang terbaik untuk usaha daripada kedua-dua pihak. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor sendiri dan juga Poni dan Nazrina. Dan sampai di sini saja. Tak terasa masa sudah pun tidak terasa kita ke penghujung rancangan. Ya, terlalu sudah. cemburu. Raya ni Terlalu cemburu cepat. dia masa tu. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puan kedua tetamu kita ni, iaitu Dr. Lily Suzana binti Haji Syamsul selaku penolong rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan Dekan Fakulti Usluddin selaku pengerusi ICON IMED X 2021 dan juga Puan Ida Nazrina Haji Bujang selaku pengurus Department of Events Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance.